Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Ni, okay guys, hari ni perkongsian aku nak share pengalaman aku berkaitan dengan congkak. Okay, sebenarnya perkongsian aku hari ni adalah cerita santai sahaja pengalaman ni. The reason why aku nak share dengan korang, pada suatu ketika 2 hari lepas, overnya pada suatu ketika, aku ternampak guliau dekat rumah aku ni. Jadi aku teringat peristiwa ni. So aku jadi macam nak cerita dengan korang. Mungkin di antara korang ada pernah mengalami peristiwa seperti sama macam aku berkaitan dengan congkak ni. So korang boleh komen dan share juga kisah pengalaman korang. So kita just share each other je. Okay, hari ni aku cerita memang sekadar untuk nak bercerita. Aku rasa macam nak bercakap. Sebelum aku bercerita, aku jelaskan satu benda dulu. Mungkin ada di kalangan korang yang jenis suka teliti sangat tengok aku ni. Korang akan perasan kelainan sikit di mana bibir aku agak tebal. Nampak? Dah macam Angelina Jolie. Okey, sebelum ada fitnah, sebelum ada tuduhan dan segala sangka-sangka buruk, aku beritahu dulu. Bibir aku ni sakit. Dah dekat berapa minggu dah memang sakit sangat-sangat. Dia jadi merekah, kadang-kadang mengelupas teruk. Jadi aku ni sekarang ni pakai pelembab bibir. So dia nampak kilat-kilat sikit lah. Nampak bibir aku macam tebal sikit. Takut nanti orang kata aku buat bibir lah apalah kan. Sebelum orang fitnah macam tu, lebih baik aku jelaskan dulu. Jadi kalau korang kat sini yang tahu nak suggest apa yang sesuai untuk bibir-bibir kering yang mengelupas, teruk ke apa semua, korang boleh komen. Yang pasti bibir aku ni bukan jenis kering kurang minum air Tak, sebab aku minum air banyak. Cuma dia jadi pedih, luka merah-merah macam ruam pun ada, aku pun tak tahu. So kalau ada yang tahu tips dia, boleh komen. Terima kasih. Okay, continue untuk cerita kali ni. Aku ada pengalaman dengan congkak ni lebih kurang dalam beberapa cerita jugalah. Tapi aku cerita sekadar yang aku ingat saja tau. Sebab ada beberapa cerita aku dah lupa. Jadi cerita yang aku nak share ni, cerita yang pertama ni, masa terjadi dekat rumah kawan aku. Okey, kenapa kebanyakan cerita aku banyak terjadi dekat rumah kawan aku. Aku pergi rumah saudara kawan aku apa semua. Sebab masa aku study, aku banyak spend time dengan kawan-kawan aku. Sebab aku kan duduk jauh sikit daripada tempat study aku tu. Jadi aku kerap lah follow kawan balik rumah lah, kadang-kadang ikut orang tu, ikut orang ni macam tu lah. Sebab tu lah aku banyak pengalaman dekat luar daripada dekat dalam rumah aku, daripada pengalaman yang sekitar-sekitar aku. Sebenarnya banyak juga pengalaman dekat sekitar-sekitar hidup aku, macam family aku ke apa ke semua, tapi bagi aku yang pelik-pelik ni banyaknya terjadi kat luar. So aku nak share dengan korang. Jadi kalau korang tertanya-tanya, memang banyak sangat kisah kejadian kat kawan-kawan ni apa semua, dengar je lah, okay? Sebab ini pengalaman aku. Memang pengalaman aku. Aku tak boleh nak olah jadi lain, sebab itulah yang aku lalui. Jadi kisah dia, ada satu hari tu, kita orang tidur lah rumah kawan. Masa tu aku, kawan aku yang owner tu rumah tu, dengan ada lagi 2 orang kawan. Kita orang memang lepak. Mak dia ni memang sporting gila tau. Okay, jadi satu hari tu, kita orang tengah duduk lepak-lepak malam-malam tu kan. Lepas dah makan apa semua, tak ada buat apa-apa. Zaman dulu, bukan zaman macam sekarang tau, main handphone je apa semua. Zaman tu, zaman handphone dah ada dah. Zaman-zaman WhatsApp apa semua ni ada dah. Tapi kita tak lebih fokus kepada itu. Sebab bila kita lepak dengan kawan tu, bagi kita fun dengan kawan tu lebih lagi daripada phone. So, masa tu tiba-tiba ada kawan aku ni terjumpalah congkak dekat bawah katil di kawan aku ni. Jadi dia kata, weh cantik ni, benda apa ni? Tapi tak dinafikan, congkak tu memang lain sangat. Biasa congkak ni, korang tahu yang jenis lepeh biasa kan, yang lubang-lubang lepas tu ada corak-corak biasa. Lepas tu ada yang jenis plastik kan. Sorry, aku malas nak ayun tudung, jadi aku pakai macam ni je. Okey, sambung balik. Lepas tu, congkak ni pelbagai jenis biasa-biasa, basic. Tapi congkak yang kita jumpa dekat bawah katil member aku ni, dia berlainan sikit. Aku bagi contoh aku ambil gambar ni kat Google sebab aku tak ada gambar original dia. So aku bagi contoh dia macam ni tetapi berlainan. Kalau kat sini nampak macam bentuk burung-burung apa semua kan. Yang member aku ni punya, dia ada bentuk macam naga. So di bahagian mata naga tu ada permata warna merah berkilat-kilat. So memang lawa lah. Bila kawan aku jumpa, kita orang macam semua terujuk, congkak ke ni kan, macam tu. Lepas tu dia pun cakap, yelah kot, sebab dia pun tak berapa tahu sangat. Sebab dia kata
macam dia tak pernah ambil pot pun, sebab barang-barang yang tumpang dekat bawah katil member aku ni semua barang-barang yang diorang bawa pindah daripada satu rumah. Dulu dia duduk dengan nenek dia tau, dengan nenek moyang, kira duduk rumah family dia lah, memang rumah agam family dia. Lepas tu dia baru pindah ke rumah tu. So barang-barang kat bawah tu dia tak pernah usik. Nak jadikan cerita, tiba-tiba member aku seorang tu nampak kan benda tu, jadi kita orang pun ambil. Tapi guli tak ada tau. Jadi malam tu tak jadilah main, just keluarkan saja congkak tu. Okey, esok tu pula kita orang tidur rumah dia 2 malam. Jadi hari yang kita orang keluar tu, ada salah seorang daripada kita orang ni ingat, nak beli guli. Jadi kita orang pun belilah guli. So guli-guli barulah. Lepas tu beli guli, bawa balik. Malam baru kita orang main. Tapi di antara kami ni adalah yang macam tahu yang sebenarnya kalau ikut orang dulu kan, saya cakap congkak ni tak elok main-main malam sebab bunyi dia bising. Ataupun adalah yang pesan membawa kelainan sikit lah. Macam orang dulu kan percaya benda-benda bukan-bukannya ni. So dia akan pesan macam mainlah congkak malam-malam, nanti ada gangguan apa semua macam tu. Tapi bagi kita ni yang muda-muda yang tak tahu apa-apa ni, kita macam tak ada apalah, congkak je pun macam tu kan. Lepas tu, lepas dah makan malam, kita orang nak mainlah congkak tu. Jadi mak dia ni tahu. Mak dia kata okey, malam ni apa aktiviti. Lepas tu yang member aku ni cakap okey, malam ni kita orang nak main congkak. Ada congkak ke? Macam mak dia cakap macam tu kan. Lepas tu cakap, yelah tak tahu congkak siapa kat bawah katil tu mak. Nanti kita orang nak main lah, sebab dibalut dengan surat khabar congkak tu. Tapi dia dah terbuka separuh. That's why kawan aku nampak. So mak dia kata, ada dekat bawah katil kamu? Lepas tu kawan aku ni cakap, kat bawah katil. Lepas tu mak kawan aku ni cakap macam ni, takkan nak main malam-malam. Kalau macam tu korang main esok je lah, tak payahlah main malam-malam sebab risau kadang-kadang kan. Mak dia cakap macam tu. Lepas tu yang kawan aku ni cakap lah, alamak tak ada apa-apa lah, kita orang nak main kejap je kan. Lepas tu lagi pun bosan kan. Lepas tu alang-alang kita orang ramai saja nak main suka-suka je pun. So mak dia pun macam tak nak kata apa lah. Macam mak dia ni, sebab mak dia ni macam relax gila. Mak dia ni macam sporting sangat-sangat. Macam mak dia kata ikutlah apa-apa. Jadi mak tak tahu mak dia cakap macam tu. Jadi kita orang tak ambil serius apa yang mak dia cakap. So malam tu memang kita orang main congkak. Dalam lepas isyak macam tu lah, kita orang main congkak. So kat bawah katil tu kita orang bentang tilam. Jadi katil kat atas tu katil queen. So ada balance kawan aku duduk tidur bawah. Jadi bentang tilam tu kita orang main congkak tu betul-betul tepi katil. So masa first main tu, kawan aku dengan kawan aku seorang ni fight lah, main. Okey, main kalah. Bila dia kalah baru kita orang tukar main dengan orang lain pula. So bila nak turn aku nak main tu kan, okey aku tak rasa apa-apa pun, dan congkak tu tak ada apa-apa benda pelik pun. Cuma dekat bahagian ujung congkak tu kan ada kan macam bentuk naga tu kan, mata naga yang warna merah. Aku cakap tu kan pemata tu kan, dia macam bergerak. Tahu tak, dia macam pemata yang aku pernah nampak dekat cincin yang ada isi. Dia macam bergerak. Lepas tu dia macam ada urat-urat, macam faham tak, macam macam mana aku nak cakap dia nampak macam berurat tapi dia bergerak tau. So aku macam kenapa congkak ni macam hidup mata dia. Aku rasa macam real. Aku cakap macam tu. Lepas tu memang aku gelak lah kan, sebab benda tu macam nonsense. Lepas tu aku pun macam tak apalah, main je lah kan. Okey, main. Okey, sebab settle habis semua. Kita orang habis main dalam pukul 10 lebih lah. Kalau aku tak silap lah. Aku pun tak ingat dah. Tapi yang pasti memang lewat masa tu sebab mak dia pun dah tidur. Lampu kat ruang tamu pun semua dah tutup. Jadi malam tu masa tengah tidur, aku diganggu tau. Hanya aku je yang kena waktu tu. Aku tengah tidur, tiba-tiba aku rasa macam ada benda merayap dekat bahagian pipi, dekat bahagian tangan, sebab aku tidur pakai lengan pendek. Lepas tu aku macam pelik, benda apa ni? Memang tak selesa tau. Selalunya aku tidur kalau ada benda-benda gerak-gerak ni, memang aku akan alert sebab aku takut beberapa serangga. Aku tak nak mention kat sini. Lepas tu bila aku dah rasa macam tak selesa, aku macam tapi kita kan tutup lampu. So aku memang tak nampak lah benda apa. Lepas tu rasa macam bergerak. Kau tahu bila kau dah sedar, kau rasa macam ada something dekat muka kau ke, kat badan kau ke, mesti kau nak tahu benda apakah itu kan, binatang apa. Tambah-tambah bila kau ni seorang yang memang takut benda-benda haiwan-haiwan serangga ni kan. Lepas tu aku pun macam tak selesa. Aku pun kejut kawan aku kat sebelah. Aku cakap, buka lampu je. Aku rasa macam ada benda lah. Aku takut benda tu. Benda yang aku takut lah. Lepas tu dia pun cakap, okey, buka lampu. Lepas tu pergi nak buka lampu. Memang tak ada apa-apa tau. Dalam bilik tu pun tak ada apa-apa. Aku tak nampak apa-apa pun jelmaan. Lepas tu tutup lampu je. Kau ni kenapa? Aku tak tahulah. Aku rasa macam ada benda gerak ke binatang. Aku sebut benda tu lah kan. Lepas tu kawan aku cakap, tak ada apalah, tidur kan. Kawan aku cakap macam tu. Masa kita orang tengah dah bisi-bisi macam tu, 3 orang kawan aku ni macam terjagalah, macam kecoh-kecoh. Kenapa macam tu. Aku cakap aku rasa macam ada benda bergerak. Aku tak nak lah benda ni aku bising kan. Lepas tu tiba-tiba kan kita orang tiga-tiga tiba-tiba terdiam sebab kita orang dengar bunyi macam guli. Mula-mula dia tak bunyi macam orang main congkak tau. Dia bunyi macam guli belaga.
cing dia macam guli lah, guli belaga tu, golek macam tu kan. Lepas tu aku cakap, rumah kau ni mana ada 2 tingkat, rumah kau ni kan 1 je, mana datang pula bunyi tu, bunyi macam kat atas ceiling tau. Lepas tu aku teringat lah pengalaman sebelum tu di mana aku pernah dengar bunyi-bunyi yang macam tu dekat atas bumbung. Selalunya keadaan macam tu terjadi bila ada benda tu lalu ke atas. Tetapi kali ni bunyi dia lain sebab bunyi dia betul-betul bunyi guli. Lepas tu kita orang pun diam. Aku cakap kawan aku, kau dengar tak bunyi tu? Lepas tu kawan aku cakap, dengar. Kau dengar juga ke? Apa dia weh? Lepas tu ada kawan aku tu, seorang lagi tu dia cakap, itulah sebab kita main congkak kot. Lepas tu kawan aku tu, mengarut lah kawan aku yang owner rumah tu kan. Lepas tu cakap, tak pernah tidur kan. Okay, kita orang pun cuba nak tidur. Tiba-tiba dengar betul-betul macam orang main congkak. Korang tahu lah kan, bunyi orang main congkak kan, bila dah kita nak bergerak ke lubang ke lubang tu kan, dia bunyi tak jatuh satu-satu kan. So bunyi tu memang sangat kuat. Dan kawan aku pun dengar, aku dengar, semua dengar. Maknanya kita orang yang main ni semua dengar jelas bunyi tu bukan bunyi main-main. Lepas tu kawan aku cakap, cuba kau tengok bawah katil. Congkak ada kat bawah tak? Congkak tu memang ada kat bawah katil. Lepas tu kawan aku cakap, okey tak apa, kita pura-pura tidur. Kawan aku cakap kan. Lepas tu aku cakap, tak apalah, tidurlah, baca doa. Okey, kita orang pun tidur malam tu. Tengah cuba-cuba nak tidur tu, tiba-tiba pintu bilik member aku ni macam ada orang ketuk. Lepas tu aku cakap, nak buka ke? Lepas tu member aku cakap, tak mak, aku tak pernah bangun malam. Jadi kita orang pun biarkan je. Lepas tu kita orang terlelap. Tak tahulah macam mana, tiba-tiba salah seorang daripada kawan aku ni, dia dah bangun. Aku tak tahu dia pergi mana. Tiba-tiba waktu dia masuk ke dalam bilik tu, dia kejut kita orang semua. Dia kata, bangun. Aku tak boleh tidur, jom ikut aku dia tu. Lepas tu aku cakap, kenapa? Kita orang semua terkejut lah kan. Sebab kita orang kan ada 4 orang. Kita orang ada 5 orang, sorry. Kita orang ada 5 orang. Sebab kita orang 3 orang tidur bawah, 2 orang tidur bawah. Lepas tu, yang seorang lagi tu adik kepada kawan aku. Sebab tu aku tak apa ingat dia. Lepas tu, dia kata, jom. Ikut aku. Yang terjaga tu, yang tidur kat bawah tu. Tapi bukan adik kawan aku tu lah, yang kawan aku juga. Lepas tu, kita orang pun kata, kenapa pergi kat ruang tamu? Kau tahu kat ruang tamu tu, bukan aku je nampak. 2 orang daripada kawan aku ni pun nampak juga. Maknanya aku dengan 2 orang kawan aku ni. Seorang yang memang gelabah gila kejut tu sebab bila dia keluar, aku tak tahu, mungkin dia tandas. Yang seorang lagi ni kawan aku jugalah. Ada 3 orang je, antara 5 orang 3 orang je yang nampak perempuan pakai kain batik. Tapi kain batik tu bukan dia pakai, kain batik tu dia sempang macam tu. Dia duduk kat ruang tamu main congkak tu. Tapi kita tak nampak muka dia sebab dia menghadap ke belakang. Jadi kita orang nampak belakang dia je. Sebab apa aku cakap kita orang? Sebab bila aku tanya hari selepas tu, besok tu kita orang tanya apa, macam aku bincang kan, kau nampak apa? Dia nampak apa? Aku tak beritahu dulu apa aku nampak. Aku tanya dulu seseorang ni yang nampak apa. Lepas tu dia nampak sama macam aku nampak. Perempuan tu duduk macam style, duduk macam cara perempuan. Lepas tu main congkak tu. Maknanya bunyi tu datang daripada bunyi dia. Bila kita nampak dia tu kan, dia stop main congkak tu. Maknanya dia tak masukkan guli tu kat dalam lubang yang ada tu. Lepas tu dia tak pusing, dia memang stuck macam tu je, kita orang yang lari. Keesokan harinya, kita orang ni ceritalah dekat mak kawan aku ni. So mak kawan aku ni dengar lah, masa tu baru lepas breakfast kan. Jadi member aku yang owner rumah ni, dia cakap lah, mak semalam kan kami tengah main congkak apa semua, mak tahu tak gini. Dia cerita lah daripada A sampai Z. Sampailah dia cerita yang kita orang ni nampak perempuan tu main congkak dekat ruang tamu. Sedangkan congkak tu memang ada dekat bawah katil, and congkak tu masih ada guli kat dalam. Tapi memang pun kita orang main tu, kita orang just biar macam tu je. Jadi mak dia ni laju-laju cakap, ni mesti kau, dia biasa dia panggil anak dia kau, ni mesti kau tak simpan guli dia kan, lepas tu kau tak terbalikkan congkak tu. Mak dia cakap macam tu. Jadi kita orang macam, betul lah, memang kita orang semalam kita orang letak bawah katil je lah makcik. Macam tu kan. Lepas tu yang kawan aku ni dia cakap ni, yelah betul lah, nak simpan kat mana lagi, macam mana mak tahu. Lepas tu mak kawan aku ni cakap macam ni, dah agak dah, pasal mak pun dah kena benda ni dulu dia tu. Jadi nak ceritakan, bila borak, rupa-rupanya congkak tu mungkin arwah moyang dia punya dulu. Sebab masa mak dia duduk dengan mak dia, kira nenek dia tu kan, dia orang duduk tu, masa tu congkak tu dah ada, tapi congkak tu bukan nenek dia punya, kira moyang dia punya, ataupun mungkin atas daripada moyang dia punya. Aku tak tahu atas daripada moyang apa yang kiranya turun-temurun punya congkak. Dan cerita dia pula, dia kata mak dia cerita, mak dia tak tahu lah sebenarnya ini betul ke tak, tapi mak dia kata congkak ni sebelum dijadikan permainan congkak, maksudnya kayu tu tempat arwah moyang dia tu
dulu buat letak macam bahan-bahan untuk bakar-bakar, macam diorang bukan puja tau, tapi orang dulu aku tak tahulah kepercayaan dia macam mana untuk nak buang setan-setan, konon-konon macam tu lah apa yang mak dia cakap. Dekat rumah apa semua, bakar-bakar kemenyan semua, sebab tu baca-baca apa semua untuk nak kunci rumah daripada gangguan. Sebab dulu kan lagi mudah, benda-benda tu kan lagi banyak kan, orang dulu lagi kerap kena gangguan kan. So moyang-moyang dia dulu gunakan kayu congkak tu untuk itu. So bila lapisan yang terbaru moyang dia tu, barulah kayu tu dijadikan congkak apa semua. Cuma bahagian naga dan bahagian mata naga tu memang dibiarkan ada lagi. So jadilah congkak tradisional, congkak yang style macam tu. Lepas tu simpan sebab benda tu unik dan benda tu mungkin macam yelah harta khazanah lama-lama kan. So diorang simpan lah. Cuma mak dia kata dulu dia pernah main kena gangguan yang sama. Lepas pada tu pun dia main juga, tapi rupanya ada dia punya macam pantang larang. Maksudnya lepas dah main kena simpan guli dia asing, lepas tu congkak tu kena terbalik kan. Kalau tak nak balut ke congkak tu kena terbalik kan. Dia adalah beberapa tips yang mak dia kongsikan, di mana aku pun tak tahu kesahihan dia, tapi itulah yang mak dia sharekan kepada kami. Jadi kami tahulah maksud dia macam mana kan. Mungkin lah gangguan tu orang kata sebab je kan. Mungkin ada terkait-kait sebabnya benda tu memang nak ganggu. Satu lagi main malam-malam kan. Sebab tu lah orang dulu rajin pesan, kalau permainan yang berbunyi even macam main gitar ke congkak, lepas tu apa lagi tumbuk batu lesung ke apa, benda-benda yang berbunyi ni kalau malam-malam tu elak daripada lakukan. Mungkin sebab kita tak tahu kan alam kita dengan alam dia kan berbeza siang malam. Jadi mungkin apa yang gangguan tu datang, mungkin dia marah sebab kita ganggu dia juga ke macam mana ke. Wallahualam, aku just cakap based on apa yang aku lalui. So kalau ada silap kat mana-mana tu aku minta maaf. Cuma itulah yang pengalaman aku dan kawan-kawan aku lalui. Kisah kedua aku ni, dia terjadi, kisah ni dulu baru terjadi kisah yang aku cerita tadi. Maksudnya ini terjadi waktu zaman aku sekolah rendah tau. Aku ingat lagi masa tu kat rumah nenek aku. Masa tu dah malam juga, tapi tak lewat malam pun, aku tak ingat sangat. Tapi masa tu aku main congkak tu dengan bapak aku. So main tu memang aku macam stres sebab bapak aku ni kalau dia main congkak dengan aku, dia suka main tipu tau. Macam dia genggam tangan dia kan besar, dia genggam banyak guli tu, konon-kononnya bukan. Tangan dia kan besar, so aku tak nampak guli ada lagi ke tak, dia buat bunyi je. Padahal guli dia dah habis, patutnya tentu aku jalan, tapi dia main tipu, dia jalan lagi kan. So bila bapak aku banyak buat macam tu, aku ni macam bising lah. Aku macam ya macam merengek kan, sebab aku geram, aku kalah, asyik kena kalah. So bising. Keadaan kat situ bukan sekadar bunyi congkak je, bunyi suara aku yang bising pun sama naik juga pada waktu tu. Tapi bukan lewat malam tau. Okay, lepas tu main semua settle, habis je main congkak tu, simpan lah congkak tu semua. Tapi yang ini guli semua aku simpan lah sebab main kat rumah nenek aku yang tak kena buat sepah. Jadi malam tu kita orang memang tidur dekat bahagian ruang tamu tau. Jadi masa malam tu bila TV dah tutup, pada pukul 11 ke, aku tak ingat jam berapa, tapi dia nak dekat-dekat midnight lah, dia nak dekat lewat malam kan. Lepas tu aku terjaga nak pergi tandas. Rumah nenek aku ni ruang tamu satu kat belah sini, lepas tu dia ada ruang tamu lagi satu dekat bahagian sini. Straight depan tu baru toilet tau, ada 2 toilet. Jadi nak pergi tandas tu agak jauh sikit lah sebab kita orang tidur kat sini kan. Jadi malam tu masa aku nak pergi toilet, aku agak takut. So aku kejut mak aku. Mak aku masa tu tak berapa terjaga, and then aku kejut kakak aku. Kakak aku tu pun pergi tandas. Bila dah masuk tandas, waktu tu kan nak ambil air. Masa tu guna cebok tau. Aku nak ambil air guna cebok macam tu kan. Tiba-tiba kan dekat dalam cebok tu aku nampak guli. Aku tak tahulah sama ada apa yang aku nampak ni gangguan ataupun aku yang mengarut ke, tapi aku rasa macam tak mengarut sebab benda ni real, sebab aku bukan dalam keadaan mamai pergi tandas tu. Dia ada macam guli ada 3 guli kat dalam aku punya cebok, air cebok tu. Tapi bila aku dah jirus air kan, guli tu tak ada. Maksudnya mungkin guli tu sama ada aku punya mata yang nampak, ataupun boleh jadi aku punya kesilapan, halusinasi ke, wallahualam. Cuma yang ini aku tak berani nak cakap sebabnya benda tu dah lama and aku pun tak yakin sangat apa yang aku nampak tu kan. So just ignore je lah, hanya nampak itu je. So bila dah keluar nak balik ke tempat tidur tu, balik jalan lah dekat situ. Tadi waktu yang awal sikit tu kita orang main congkak dekat ruang tamu satu lagi. Aku tidur kat ruang tamu depan tu. Masa nak lalu kat sini, aku nampak lah bapak aku tengah main congkak. Lepas tu aku cakap lah,
I tak tidur lagi, main congkak. Aku macam tu kan. Lepas tu senyap je. Yang kakak aku ni macam mamam, dia, sebab dia teman aku, memang dia tengah tidur. Dia memang tidur gila-gila. So kakak aku ni jenis dia, kalau aku kejut dia untuk teman pergi tandas ke apa, dia akan bangun. Dia just bangun macam tu. Tapi dia macam sedar tak sedar. Aku tak tahulah sama ada dia ingat ke tak benda ni. Lepas tu aku macam, ayah tak tidur lagi ke? Kenapa main dengan siapa? Bapak aku ni keras je main congkak tu. Lepas tu aku pergi ke depan, sampai ke depan tu baru aku pandang muka bapak aku tu, dia macam muka beruk tau. Dia tak nampak macam muka bapak aku. Memang nampak macam scary lah kan. Lepas tu aku tengok, aku tu macam diam. Aku terus tarik selimut, aku terus tutup. Sebab masa tu aku kecil lagi kan. Jadi aku terus tutup, aku tak sedar macam mana, entah aku tertidur. Esok pagi tu, aku tengoklah bapak aku. Lepas tu aku adalah tanya kat ayah aku, semalam ayah main congkak sorang-sorang ke? Tapi bapak aku macam, dia mungkin tak notice kot apa yang aku cakap. Tapi dia macam, apa ni? Nak main congkak lagi, kita nak balik apa semua. Padahal aku tak ajak dia main. Macam dia tak apa notice apa aku cakap tu kan. Sampai sekarang cerita ni aku tak pernah cerita kat bapak aku. Sebab aku macam masa kejadian tu kan aku kecil. And then aku pernah cerita sekali tu, macam bapak aku pun ingat tak ingat. Aku pun dah lupa. Lepas tu benda ni jadi macam terdiam macam tu je. So sekarang ni baru macam aku teringat balik kisah congkak tu. Tu yang aku macam jadi nak cerita kat korang. Jadi kalau bapak aku dengar cerita ni, aku yakin sangat-sangat dia memang dengar cerita ni, mesti dia terkejut. Sebab malam tu memang aku nampak badan bapak aku, tapi muka macam beruk. Dia main congkak. Maknanya nak ceritakan kat sini kan, kalau berkaitan dengan congkak ni, aku tak faham kenapa gangguan tu. Tapi tak semua orang kena gangguan ni. Okay? Korang kena faham lah. Macam aku cakap lah, jangan taksub dengan cerita aku, sebab ini pengalaman aku. Apa yang aku boleh kongsikan, mungkin lah tips orang tua-tua dulu tu boleh pakai lah. Ada logiknya juga. Benda ni bukanlah satu benda yang seharusnya korang takut ataupun ikut apa cara aku cakap ni. Tapi benda ni juga tak mustahil kalau nak terkena kan. So kalau awak nak uji tahap keberanian kita, tak mustahil. Sebab itulah aku share dengan korang. Tapi bukanlah bererti aku share dengan korang ni mungkin korang pun kena berhati-hati dengan main congkak. Tak ada Ni bukan aku nak nasihat. Ini bukan aku nak bagi korang suggestion cara nak main ke apa ke. Tak. Just share pengalaman aku sahaja. And aku dapat kat sini mungkin ada betulnya apa yang orang dulu-dulu cakap. Sebab kebanyakannya memang macam terjadi. Mungkin sebab orang dulu-dulu pernah lalui. Macam kes aku cerita pasal batu lesung tu kan. Memang kalau kat rumah-rumah pun, kalau rumah jenis yang bertingkat-tingkat macam apartment apa semua tu, kalau aku buat benda tu malam ke apa, atau kadang-kadang siang, kalau benda tu nak terjadi malam-malam, mesti ada gangguan. Padahal pukul 3-4 pagi siapa je masak time-time macam tu. Bukan bulan puasa. So macam dah pernah kena benda-benda macam tu. So kalau macam guli dengan congkak ni pun sebab dia berbunyi kan. So benda-benda yang bunyi ni tak mustahil diajukkan balik. Sebab kadang-kadang takut kita mengganggu. Kita mengganggu kehidupan alam sana. Kita tak tahu. So sebab itulah kena. Apa yang aku rasa melalui pengalaman aku, memang kalau berkaitan dengan bunyi-bunyi ni, kalau dia ada macam ajukan semula tu, aku rasa mungkin sebab time yang aku main tu tak sesuai. Aku main lewat malam. Lagipun mana ada orang main benda-benda buat bising tengah malam. Even kalau kita bercakap kuat ataupun menggelak-gelak atau nak menyanyi lah, biasa perasan nak parents kita mesti akan cakap, dah malam-malam bising apa lagi. Betul tak? So mungkin benda-benda macam tu tak berapa elok lah kita buat. Tu je lah pengalaman aku berkaitan dengan congkak. Sebenarnya ada lagi tau, tapi aku tak ingat betul-betul. Jadi aku tak boleh nak sampaikan kat korang sebab nanti jadi lain pula. Jadi ini sahaja pengalaman aku berkaitan dengan congkak yang aku boleh share dengan korang. So next time aku akan cerita pengalaman aku yang lain lah. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, terkuris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.